A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okay, next. Okay, video seterusnya, video sharing kat dia. Bila kita cakap tentang hati, kita nak ubah hati, kita nak ubah kehidupan kita tentang hati. Kak Dia dah cerita apa yang boleh menghidupkan hati kita. So next, hari ni video ni adalah tentang tugas hati. Tugas hati, apa tugas hati ni sebenarnya? Okey, tugas hati ni sebenarnya kalau kita selalu dengar, okey, daging, kalau seketul daging dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam diri kita ni bagus, maknanya baguslah kehidupan kita. So kalau daging tu rosaklah hidup kita. So begitulah sebenarnya tugas hati. So kita kena set hati kita ni betul. Sebab bila set hati tu betul, kehidupan kita jadi betul. Kalau set hati kita tu corrupt, kehidupan kita pun akan jadi corrupt. Okay, so bagaimana kita nak set hati kita? Function hati kita, sebab kita kena betulkan dia. Kalau betul lah hati kita, dia set everything's right. Okay, cuma hari ni yang menjadikan kita confused, sebab Kak Dia selalu sebut bila kita bercakap dengan fakta. Sebab apa? Bila fakta dia kena minda. Minda ni dia nak logik. Okay, sebab tu minda dengan hati, sebenarnya minda dia adalah di bawah, dia duduk dia di bawah hati kita. Okay, so macam mana nak berlaku macam tu? So ini yang Kak Dia akan explain supaya mudah-mudahan Kak Dia harap sangat, sebab benda ni Kak Dia sendiri pun takes time to understand. Bagaimana antara riset antara hati dan minda ni, Kak Dia ambil masa untuk faham. So Kak Dia sangat berdoa, sangat berharap Allah lancarkan lisan Kak Dia untuk berkongsi agar anda faham sebenarnya apa yang Kak Dia cuba nak sampaikan. Okey, hati, kita nak set dia betul. So macam mana cara nak set hati kita betul? Okey, Kak Dia relate balik. Bila kita cerita tentang agama, tentang Islam, tentang Islam, okey, first kali kita selalu diajar tentang rules. Islam ni adalah agama yang penuh dengan rules. Halal haram, boleh tak boleh, jadi baik masuk syurga, salah pergi neraka. So bila kita selalu akan bagi that judgment dari kecil. Itulah cara kita dididik kebanyakannya. Okey, kebanyakannya itu juga lah yang Kak Dia dengar. Oh, bila tak salat you pergi ni, bila you tak pakai tudung you jadi ni, bila you tak buat ni you jadi macam ni, bila you derhaka dengan suami you jadi macam ni, bila you buat ni jadi macam ni. So itulah yang perception orang tentang agama kita. Okay, so which kita nak tukar, dan Kak Dia rasa ramai je sekarang ni dah tukar that perception. Okay, so Islam is not about halal and haram. It is just not about boleh tak boleh. Dia bukan itu saja skop dia. Of course undang-undang, rules undang-undang, rules tu hukum, rules, okay, memang ada, memang perlu ada sebagai guidance dalam hukum, dalam Islam. Hukum kena ada dalam Islam, but dia bukan tentang itu saja. So apa yang Kak Dia nak cuba kongsikan, relatekan dengan hati. Okay, Kak Dia nak bagi contoh. Kita selalu cakap dengan anak kita, okay, kalau kita nak dia dengar cakap kita akan cakap, okay, you kena pakai tali pinggang. Kalau you tak pakai tali pinggang, nanti kan polis tangkap. Okay, masuk jail. Okay, ataupun kita akan cakap, kalau you nakal macam ni, mau panggil polis tangkap, you masuk jail. Okay, ataupun kita akan cakap, okay, you kalau you ambil anything benda salah, kita akan cakap, you buat benda tu, you akan pergi sini, polis akan tangkap you. So bila kita buat pendekatan yang macam tu, so kita tengok apa yang anak kita jadi, ialah dia avoid, dia tengok polis tu, dia tak nak dekat, dia pergi jauh. Okay, sebab apa? Dia avoid nak jauhkan diri, sebab dia tahu buat salah kena tangkap, buat salah sikit pasti kena tangkap. Okay, itu perception dia. Dan itulah yang kita diajar kebanyakannya tentang Islam ni, tentang Allah. Bila saya cakap Islam tu, it's actually tentang relationship kita dengan Allah. Okay, relationship yang kita cuba nak bonding dengan Allah. So macam buat salah je, okay, tempat you kat neraka. You salah je, Allah tak sayang you. You salah je, you tak dapat apa yang you nak ke apa ke, dan dia jadi benda yang Allah tak sayang you. Okay, it will be more than that. Okay,
Relationship di hati kita yang patut kita bina dengan Allah ialah tak nak jadi macam polis. Bila you tak buat, you kena tangkap. Bila you tak buat, you salah. Sedangkan Allah tu dia pengasih, dia penyayang. Okay, so dia bukan relationship seperti you dengan enforcement. Tak, dia bukan relationship you dengan Allah yang perhati you sebagai enforcement. Tak, tidak. Okay, dia adalah relationship antara orang yang you sayang, antara relationship kasih sayang yang bila you sayang, you sangat nak buat apa je yang dia suruh sebab sayang. Okay, so dia lebih kepada pendekatan yang macam tu sebenarnya. Allah, you buat sebab you sayang, you buat, you dengar, you ikut peraturan, you ikut arahan because of you sayang. Katakanlah Kak Dia cuba bagi contoh. Allah bagi you, you bayangkan, Allah bagi you suami yang sangat you sayang. Okay, Allah bagi you suami yang sangat you sayang. Katakanlah satu hari, okay, dia tak melukakan you pun, tapi dia just come to you and dia just cakap, saya dah tak nak kita teruskan lagi benda ni, relationship ni, saya dah tak nak you. Apa you rasa? You rasa hurt, you rasa kecewa, you rasa tak best. Why? Because of kasih sayang, because of rasa sayang. Okay, dia tak perlu pukul you, tak perlu nak hukum you, tak perlu nak bawa you pergi, tak perlu. Dia just cakap, okay, I tak nak lagi teruskan this kind of relationship, saya dah tak nak lagi ada relationship dengan you, and you akan rasa sangat hurt. Okay, because of sayang. Okay, dan itulah yang sebenarnya kita kena create that relationship dengan Allah, yang kita rasa bila kita tak buat tu, kita tak nak sebab nanti dia tak sayang kita, tak nak nanti Allah tak sayang kita, kita tak nak benda tu. So kita buat because of kita nak dia sayang kita nak rasa tu. Okay, kita nak rasa yang hati kita willing nak buat because of kita sayang dia. Okay, kita nak rasa tu, so that kita selalu dengar wa sami'na wa ata'na kan. Bila kita dengar, kita buat. Bila kita dengar, kita terus buat. Kita dengar, kita buat. Kita tak banyak cakap sebab kita tahu bila kita sayang, orang yang kita sayang bagi kita instruct kita buat benda, kita takkan argue. Kita just dengar dan kita buat because of sayang. Husband kita cakap, sayang, I rasa I nak makan ni. Kita tak ada cakap, you ni kan ni, tak, because of rasa sayang. So kalau kita dah start menjawab tu because of dah kurang rasa sayang. Okay, so bila kita sayang, kita nak please dia, kita nak dia rasa bahagia dengan kita nak that kasih sayang, kita nak that bonding, kita tak nak hurt dia, kita selalu ada dengan dia. So itulah rasa yang kena ada dekat kita dengan dia, dengan Allah. Kita tak nak dia jauh dari kita. Kita nak dia sayang kita. Kita nak dia pandang kita. Okay, so sebab tu kita buat. Kita ikut apa yang dia nak kita buat. Kita ikut apa yang dia suruh kita buat. Because of kita nak dia sayang kita. Kita nak dia sayang kita. Dan apa jua, bila kita dapat that perasaan, Kak Dia doakan, Kak Dia doakan diri Kak Dia doakan semua orang yang mendengar dan melihat video ni, you all dapat apa yang Kak Dia cuba sampaikan, dapat merasai yang apa saja yang kita nak buat, tak kisah apa pun kita buat because of kita nak Allah sayang kita. Sometimes kita hurt, tapi kita tahu perbuatan yang kita buat ni because of kita nak Allah sayang kita. Contoh, Kak Dia kongsi balik cerita tentang yang Asyah, dalam video yang sebelum tu. Asyah dia obey, dia masih mentaati certain benda dengan Fir'aun, yang Fir'aun tak, dia ada tanggungjawab dia sebagai suami, so dia sebagai isteri, but dia still obey certain benda because of bukan sayang dia pada Fir'aun, tapi sebab sayang dia pada Allah. Sebab dia tahu Allah sayang dia, dia nak perbuatan dia obey sebagai seorang isteri kepada Fir'aun sebab dia nak Allah sayang dia.
And dia buat tu sebab dia nak Allah sayang dia. Kak Dia harap sangat. Kak Dia, it really takes time untuk Kak Dia nak hadam benda ni, and it is not easy untuk Kak Dia nak kongsi, nak sampaikan. Kak Dia harap you all dapat kita bina sama-sama relationship kita dengan Allah atas dasar kasih sayang, sebab kita nak dia sayang kita. Kita tak nak dia, it is not about punishment, tapi apa sahaja yang kita buat, aturan yang Allah bagi pada kita untuk jadi orang baik, untuk bersihkan hati kita, untuk kita pujuk hati kita, untuk kita terus buat baik dengan orang yang tak buat baik dengan kita, untuk kita terus berkhidmat, untuk kita terus bagi perkhidmatan kita yang terbaik pada orang, untuk kita terus jadi isteri yang baik, untuk kita terus jadi ibu yang baik, untuk kita terus jadi adik-beradik yang baik, untuk kita terus jadi keluarga yang baik. Sebab kita nak Allah sayang kita. Walaupun orang tu tak membalas sebaiknya, tapi kita tetap buat baik. Sebab kita nak Allah sayang kita. Dan just like Asyah, dengan keimanan dia yang macam tu, dia nampak syurga yang, dia dah nampak istana yang Allah bina untuk dia di hati dia. Itu sebabnya nothing is matters anymore, because of dia dah nampak benda yang lebih indah dalam hidup dia. Because of dia dah bina rasa kasih sayang yang sepatutnya dia bina kat hati dia. Bila Allah kata solat, dia solat. Allah kata dia just dengar and dia just buat. Dia dengar and dia just terus buat. So tak ada lagi isu tentang kesusahan dalam melaksanakan anything perintah dari Allah, because of rasa kasih sayang. So Kak Dia harap sharing Kak Dia ada manfaat. Okay, so salam kasih sayang. Kak Dia mohon sangat, if in case you all ada rasa ada soalan nak tanya, sila tanya, sebab topik ni is deep. Again, Kak Dia pun ambil masa yang agak panjang untuk memahami. But Allah dah sebut banyak kali, kalau ada seketul daging dalam diri manusia, if daging tu dijaga, daging tu baiklah kehidupan, entire kehidupan dia. Dan bila daging tu busuk, buruk, mati, maka begitulah kehidupan dia. So ini yang kita penting untuk kita set diri kita. But before kita nak set hati kita, kita kena ada rasa kasih sayang. And bagaimana nak relate rasa kasih sayang tu, itu yang Kak Dia kongsikan. Okay, so Kak Dia harap ada manfaat. Salam kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.